Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang dan salam pengorbanan. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita berkumpul dalam program Gelanggang Forum Remaja bersama saya Wan Nur Adira binti Wan Sulaiman selaku moderator kita pada pagi ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya membahas topik ini dengan lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Bimbangkan anak hidup disekat, diberi hanya pergi ke sekolah. Bimbangkan pandangan serong masyarakat, bagi dibuang penyelesai masalah. Pada masa kini, kita sedia maklum, pembuangan bayi adalah isu yang tidak patut dipandang remeh. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ia ingin diselesaikan. Terlebih dahulu, marilah kita berkenalan dengan ahli panel kita pada pagi ini. Di sebelah kanan saya, Cik Lena Sofia. Apa khabar saudari? Di sebelah kanan saya, ahli panel kita yang kedua, saudari Siti Nurbatrisha. Apa khabar saudari? Ahli panel kita yang ketiga, saudari Azimah Syahira. Apa khabar saudari? Ahli panel kita yang keempat, saudari Siti Nurbushra. Apa khabar saudari? Dan ahli panel kita yang terakhir, saudari Aini Sofia. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Baiklah, seterusnya saya akan ajukan soalan buat saudari ahli panel kita yang pertama. Apakah boleh saudari berjelaskan sedikit tentang isu ini? Terima kasih kepada moderator di atas soalan yang dibangkitkan. Isu pembuangan bayi yang semakin hari semakin banyak dilaporkan dan di dalam akhbar dan pada menyayat hati. Terdapat bayi yang tidak berdosa bukan sahaja dibuang, malah dibakar. Menurut pandangan Anita Yahya, pengguguran dan pembuangan bayi membawa maksud penamatan proses kehamilan sebelum cukup bulan 9 bulan untuk manusia yang mengakibatkan kemusnahan janin. Pandangan yang diberikan oleh saudari Anita Yahya membuktikan bahawa pembuangan bayi ini merupakan satu jenayah yang dianggap sebagai jenayah yang berat dan teruk. Selain itu, isu pembuangan bayi turut memaparkan kesan negatif kepada ibu sekiranya proses kelahiran dalam melahirkan anak tidak mengikut kaedah yang betul. Seterusnya, perkara buang bermaksud mencampak, melempar, menghapuskan dan menghilangkan. Perkataan bayi bermaksud anak kecil yang baru dilahirkan oleh si ibu, manakala makna pembuangan bayi pula adalah perbuatan mencampakkan atau menghapuskan anak kecil yang tidak berdosa merata-rata tempat tanpa ada sifat berkemanusiaan. Maksud yang diberikan ini mampu memberi lebih kefahaman kepada pembaca untuk mengetahui lebih mendalam tentang masalah pembuangan bayi ini. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama di atas hujah yang penuh berisi tadi. Seterusnya saya akan ajukan soalan kedua buat ahli panel kita yang kedua. Apakah punca isu pembuangan bayi ini boleh berlaku? Boleh jelaskan sedikit? Terima kasih moderator atas soalan yang ditujukan. Terdapat beberapa punca pembuangan bayi dan selalunya yang lebih berisiko dalam masalah ini adalah remaja di sekitar umur 20 tahun ke bawah. Ini kerana mereka tidak menjumpai jalan penyelesaian yang sesuai untuk mereka menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Terdapat beberapa punca pembuangan bayi, antaranya adalah remaja yang kurang didikan dan kefahaman agama. Hal ini kerana kekurangan didikan yang merupakan panduan dan pedoman hidup remaja telah menyebabkan mereka hilang pedoman dalam kehidupan, kemudian menyebabkan mereka terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dan menyebabkan perzinaan.
Selain itu, akibat daripada pengaruh rakan supaya juga dapat menyebabkan masalah kes pembuangan bayi ini berlaku. Hal ini kerana rakan-rakan yang negatif ini tidak teragak-agak untuk mengajak remaja yang lain melakukan perkara di luar batasan mereka. Antara perkara yang mereka lakukan adalah seperti melepak, menagih dadah ataupun pergi ke tempat hiburan untuk menghilangkan rasa stres di dalam diri mereka. Akhir sekali, punca pembuangan bayi ini juga terjadi kerana mereka remaja mempunyai rasa ingin tahu yang kuat dan mereka beranggapan jika mereka melakukan sesuatu perkara yang tidak dilakukan oleh remaja yang lain, mereka adalah remaja yang hebat dan tidak remaja yang hebat dan tidak dipandang rendah. Antara perkara yang mereka lakukan seperti seks ramah. Itu saja daripada saya. Saya pulangkan bicara kepada pemoderator. Terima kasih kepada panel kita yang kedua atas hujah sebentar tadi. Okey, seterusnya mari kita dengarkan hujah daripada panel kita yang ketiga tentang kesan-kesan masalah pembuangan bayi. Terima kasih telah mengajukan soalan tersebut, Cik Moderator. Antara kesan yang pertama, kesan terhadap bayi adalah menyebabkan bayi akan dipandang rendah dan dihina oleh masyarakat setempat. Bayi ini setelah dewasa, dia tidak akan mengenali siapa ibu bapa kandungnya yang sebenar. Dan selain itu, bayi ini akan merasa sangat sedih dan kecewa terhadap sikap ibu bapa yang mengabaikannya, membuangnya dan tidak menjaganya. Seterusnya, kesan terhadap keluarga perempuan. Maruah diri, kecala dan pemusnahan keluarga akibat perbuatan maksiat, penzinaan, hamil dan pembuangan bayi. Ini amat memalukan kerana keluarga ia berlaku secara terus-menerus. Selain itu, keluarga perempuan juga dipandang hina sehingga turun-temurunnya. Seperti orang-orang tua pernah berkata dahulu, walau banyak mana sekalipun kita buat kebaikan, tapi disebabkan satu kesalahan, kita akan dipandang rendah sebab kesalahan tersebut. Akhir sekali, kesan terhadap masyarakat. Masyarakat akan digelarkan masyarakat yang tidak berkemajuan dan tidak berberi kemanusiaan serta masyarakat yang kecil. Selain itu, gejala ini juga dapat mengganggu sistem nilai dalam perpaduan kesejahteraan masyarakat kita. Kemodenan masyarakatlah yang menyebabkan perubahan sangat ketara dalam proses bersosialisasi. Nilai-nilai tradisi tradisional seperti gotong royong, menziarahi telah menjadi luntur di kalangan masyarakat kita kerana saling berselisih dan menyelisihkan orang yang membuang bayi. Begitu hebat kata-kata yang diutarakan oleh saudari. Semoga apa yang disampaikan pada kita dapat dijadikan iktibar oleh kita semua. Okey, seterusnya soalan ditujukan untuk panel kita yang keempat. Apakah cara mengatasi isu pembuangan bayi ini daripada berlaku? Boleh saudari sampaikan macam saudari? Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan. Mari saya hujahkan sedikit tentang cara-cara mengatasi gejala pembuangan bayi. Okey, antara langkah yang harus diambil bagi mengatasi gejala pembuangan bayi adalah melalui peranan pihak berkuasa dan media massa, ibu bapa dan badan-badan NGO serta masyarakat. Dalam mengejar isu arus kemodenan, isu pembuangan bayi tidak harus dipandang sepi. Pihak berkuasa dan media massa haruslah memainkan peranan penting bagi mengatasi masalah ini.
Pihak media massa hendaklah menyekat program-program yang mengandungi unsur-unsur rucam. Seterusnya ialah pihak berkuasa boleh menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan hukuman sebat ke atas pasangan yang berzina. Hukuman yang setimpal harus dilaksanakan supaya dapat memberi pengajaran kepada remaja-remaja di luar sana. Secara tidak langsung, mungkin ini dapat mengurangkan kes gejala pembuangan bayi serta masalah kerugian akhlak dalam kalangan remaja. Dalam menangani masalah ini, ibu bapa amat memainkan peranan penting dalam mendidik dan mencorak anak mereka. Anak-anak ini ibarat kain yang putih, maka ibu bapa lah yang harus mencorakkannya. Oleh itu, ibu bapa haruslah memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak mereka seawal yang mungkin demi memandu ke arah kebaikan. Selain itu, ibu bapa juga mestilah menerapkan nilai-nilai murni, memberi sepenuh perhatian dan kasih sayang serta meluangkan lebih banyak masa bersama-sama. Apabila perhatian dan kasih sayang ini diterapkan, maka anak-anak ini akan merasa diri mereka ini disayangi dan dihargai. Terima kasih. Itu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh ahli panel kita keempat. Okay, persoalan terakhir ditujukan kepada ahli panel kita yang kelima. Boleh saudari simpulkan mengenai isu hangat kita pada hari ini? Terima kasih saudari Menarika atas soalan yang diajukan. Kesimpulannya, kes pembuangan bayi yang semakin berleluasa sememangnya amat membimbangkan dan mencemaskan masyarakat. Tindakan untuk mengawal gejala ini sudah sampai ke tahap yang dianggap serius. Meskipun itu, semua masyarakat tidak mengira kaum dan agama haruslah bersatu padu bagi membantu membanteras dan mencegah gejala sosial supaya tidak menjadi lebih serius dan dapat dikurangkan walaupun sedikit. Pihak atasan dan badan-badan kebajikan juga perlu lebih peka dan perlu menganjurkan berbagai ceramah, program-program dakwah atau motivasi kepada remaja supaya mereka mendapat lebih informasi tentang gejala ini dan sedar tentang kesan-kesan bahaya serta bahaya daripada perbuatan tidak bermoral itu. Dengan pelbagai usaha yang dilakukan secara bersama-sama ini, ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan masalah ini daripada menjadi satu penyakit berbahaya di Malaysia. Sebagai remaja yang bermoral, kita seharusnya menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan yang kejam dan hina. Sebaliknya, kita akan dihina, dicaci dan dicemooh oleh masyarakat. Kita perlu berfikir dengan rasional dengan mengambil kira baik dan buruk sesuatu perkara sebelum melakukan hal tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada kelima-lima ahli panel kita di atas wacana yang disampaikan. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, marilah sama-sama kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karang di lautan dunia. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terasa bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok datang daripada kekhilafan kami sendiri. Saya akhiri forum remaja kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.